المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 38 pada baris 14 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu para anbiya dan mursalin alaihimus salatu wassalam, salawatullah wassalamu alaihim ajma'in, ialah yang lebih tingginya Nabi kita. Siapa dia Nabi kita? Badal pada kata Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni patu tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata la yufaddiluni ala Yunus bin Matta? Apa la yufaddiluni ala Yunus bin Matta? Apa dia? Jangan kamu lebih ke aku di atas Nabi Yunus alaihi salam. Nabi kata la yufaddiluni ala Yunus bin Matta. Tu kita kata Nabi Muhammad lebih lagu mana? Ayat dia ngaji hadis lah. Jangan beli Jafarawah buku hadis gak baca. Dia panggil tak siapa tak ada hadis. Orang sebab tu orang hadis ni orang belajar pada guru. Tak belajar, orang kata saya tak belajar hadis ni. Ingat. Yang dia ni. Jadi hadis tu bukan menunjuk ke kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sama tahap Nabi Yunus dak alaihi salam. Lepas tu hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sih mengangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menghina ke Nabi Yunus. Tu tak sih lah. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Isra Mi'raj naik pas langit 7 hingga Sidratul Muntaha, hingga malaikat pun tak boleh nak naik dah. Pakat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nak kata pangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Yunus alaihi salam tu tenggelam ke dalam perut ikan. Dalam perut ikan nun hingga kepada patak laut. Bawah sekali. Kalau gitu tengok hina Nabi Yunus. Tak boleh gitu. Jadi hadis ni bukannya nak menunjuk kepada martabat Nabi Muhammad SAW tu sama Nabi Yunus, tidak. Boleh faham? Kalau jumpa di hadis ni. Jadi kita kalau tak kerti, kita ambil hak ulama ya. Tak payah ambil hadis lah. Bapa tak payah ambil hadis. Tolak hadis. Bukan tolak hadis, kita tak kerti hadis. Tak. Jadi hak ulama ni ambil hak hadis, hak betul. Kalau kita tak kerti hadis,
Bila berlagu hak kata hadis dengan ulama, kita tolak ulama, maka kita kata kita telah beramal dengan hadis, hakikatnya kita tak beramal dengan makna sebenar hadis. Hanya pada dakwah hak banyak berlaku sekarang begitulah. Oh, kita tak akan ulama pakai hadis. Hakikat sebenarnya dakwah semata-mata. Sebab hak ulama ni lah hak kefahaman sebenar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita duduklah moga kita mengaji berapa tahun? Mengaji berapa tahun? 40 tahun. Tak ada apa. Sebab tu dalam kitab pelita penutup tu dia kata apa? Seorang syekh daripada Mekah dia kata mengaji 10 tahun, 20 tahun ni masih dikirakan sedikit. Mengaji selama 10 20 tahun tu masih dikirakan dengan sedikit. Ulama dulu 40 tahun. 40 tahun tu ulama kata sekurang-kurang belajar. Sekurang-kurang tempoh masa belajar 40 tahun. Baik deh, tu hadis tu la tufaddiluni ala Yunus bin Matta tu jadi berlawanlah dengan hadis Anas sayyidu waladi Adam. Jadi sebenarnya tak berlawanlah. Kerana hadis itu tak menunjuk pada sama martabat Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Anas sayyidu waladi Adam daripada riwayat lain hatta Adam tahta liwa'i tu. Itulah hak hadis hak kita amal dengan hak zahir dia tu. Boleh faham? Jadi hak Nabi nyata ke jangan lebih, patut dibuat hadis lain Nabi kata Nabi lebih. Tu menunjuk ke kata berapa martabat Nabi tu memang lebih, cuma dia tak seru lebih ke dia. Lebih-lebih lagi nak melebihkan Nabi hingga mengata huduh pada Nabi Yunus AS. Oh tu lebih lagi lah nak merosakkan akidah nak pula. Baik, sesat situ. Apa tu ayat Quran apa ada? Ni, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tak membezakan di antara rasul-rasul. Mana? Nabi Muhammad ke lebih? Nabi Muhammad ke lebih? Tak tahu. Nabi Muhammad lah lebihnya. Kena jawab gitu dulu, tak tahu. Nabi Muhammad ke lebih? Nabi Muhammad. Lepas ayat Quran kata kami tak membezakan di antara Nabi. Kena beri main belakang. Jik lupa tu kali. Ada ayat dah gitu je. Kan Amirah dah? Amirah ingat belakang, insya-Allah. Bolehkah? Tulis tak tu? Tulis tak? Kenapa sedap molek nyanda ni bawa mak kapung. Enggak sebab apa dah. Memang. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Jadi ayat tu ayat hanya nak menunjukkan keimanan, bukan nak menunjuk pada pakak. Sebab menunjuk pada pakak Allah Taala nyata pada ayat lain. Ayat mana dah? Mana? Ayat mana tu yang kata lebih ke Nabi lain di atas seorang Nabi? Awal juzuk apa? Awal juzuk 2. Apa dah tu ayat tu? Ni. Kami melebihkan di antara Nabi di atas Nabi yang lain tu. Allah, awal juzuk 2 tu. Tilka rusulu faddalna. Tu ayat tu. Apalah lupa ayat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian nabi-nabi itu, rasul-rasul itu kami lebihkan di antaranya dengan yang lain. Habis hafal Quran ke? Apa Quran tak dulu? Apa? Siapa juzuk berapa? 11. Ni. Dia mana? Orang apa Quran lebih lah sikit. Dan pangkat yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun kita boleh tengok zahir pada Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Pangkat kedua Nabi Ibrahim, ada langit 7. Nabi Musa naik kene.
Hak daripada Nabi Ibrahim lah mari jalu mana? Hak Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Dan yang ketiganya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah. Nabi Musa digelar dengan Nabi Musa digelar dengan Kalimullah. Ni. Kalamullah tu sifat Tuhan. Ni. Dan yang keempatnya Nabi Isa. Nabi Isa digelar dengan apa? Ruhullah. Dan yang kelimanya Nabi Nuh alaihissalam ni dia panggil Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi-Nabi Ulul Azmi yang dikenal ke musibah dengan banyak. Yang dinamakan sekalian itu Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam dipanggil Ulul Azmi. Apa artinya? Yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar. Banyak kesusahan, banyak persabaran. Bila susah banyak sabar. Batu kata guru sekupu dia kata gapo? Comel lah orang-orang dia kecek ni. Orang yang kena banyak musibah maka perlulah dia syukur. Orang yang banyak terima nikmat dia kena beringat. Orang banyak terima nikmat dia kena beringat. Orang yang banyak kena musibah bala dia kena syukur. Itulah jauh lah kita jauh kita tu kita terbalik. Kita ni duduk kata mana baru? Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat bala sabar, baru dah tu muju dah. Ni sebaliknya tu. Kalau dapat nikmat kena beringat. Supaya dengan kata guru kita kata gapo? Ayah ni kalau orang nak sembelih dia, orang wiga apa kaya? Orang makan, orang duduk. Siapa waktu? Orang sembelih. Apa kata? Jadi kita ni kadang-kadang diberi nikmat, sihat berkekalan, jadi Firaun. Hingga mengaku Tuhan. Firaun ni dikata dalam tafsirnya tak pernah sakit. Batuk-batuk pedok, bersin-bersin pedok, Covid dok lagi lah. Batuk-batuk bersin pedok ni Firaun ni. Tak ada sakit. Hingga dia saat ni tu mengaku kata Tuhan. Bukan bodoh-bodoh payah peng tu berapa kali demam dah tu. Mengaku Tuhan dah pun patut apa yang tak sedar diri tu. Firaun ni kalau kata dia nak mengaku Tuhan pun munasabah. Munasabah apa? Sebab dia ni tak pernah sakit. Sebab itulah orang ni bila tak didatangi ke ujian dia kena beringat. Terkadang dengan tak pernah datang ujian kerana terkadang dengan nikmat yang berkekalan saat itu dia lupa akan Allah Taala. Asyaddul bala al-anbiya. Sebanyak-banyak orang ditimpa dengan musibah, bala, cubaan ialah daripada golongan nabi. Kemudian orang-orang soleh. Maka orang yang mana banyak kena ujian, banyak kena musibah bala ni, maka itu menunjukkan orang saat ni tu orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis tu tak bukan kita reka-reka sebut. Orang yang paling banyak terima ujian ialah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh. Jadi kita ni kalau kena ujian, dosa banyak, rugilah kita. Apa rugi? Kalau kata kita tak ada dosa, kita kena ujian, cepat nak boleh sapa ke Tuhan. Ni kita dosa banyak, kena ujian, hanya sekadar nak hapuskan dosa, barulah. Apa ada? Jadi kita kena usaha ke kita ni jangan buat maksiat, jangan buat durhaka ke Tuhan. Usaha ke kita ni duduk tahap orang buat apa Tuhan suruh, tinggal ke apa Tuhan lagi. Maka bila kita ditimpa ujian, orang mengata huduh ke kita, orang cecah kita, orang kata kita gini-gini, orang kata jin hatu setan jembalai ke kita. Cepatlah naik makam kedudukan kita dengan Allah. Nampak ni? Tu kita ni kena usaha dulu, duduk tepat hak molek. Lepas tu mari ujian, alhamdulillah, tanda Tuhan saja. Tu babo
Babo Yakub kita ni. Babo Yakub kita. Masya-Allah. Min auliyaillah tak tahan. Babo Yakub kita. Apa? Kita pernah ayat babo ada orang kata kau babo nipu duit pondok. Apa kata? Alhamdulillah. Siapa dia ayat tu sakwai ha? Ya baik alhamdulillah dulu. Kalau kita nanti mana? Kalau kita ni sebenarnya kata hudus tadi lah. Ya alhamdulillah. Ni kita saksi. Ni tengok ke sifat hak ada di dia saat ni. Ya tak pelik nak jadi wali. Ni apa kata tak pelik. Dah tempat dia tu di Kemboja nak ada orang Islam jaga. Apa ni? Ya golik-golik tu orang tu nak latih orang lebih-lebih ni kan tempat susah-susah nah. Pok kita ni ramai dah ustaz yo. Nak masuk masjid tu orang apa kapek merah. Lepas tu nak keluar masjid orang pula siapa? Terima kasih. Tak ada ni hok go merah, hok go hijau sama telah tak ada. Hok apa? Apa? Keping dah keping ha. Tak sakit. Ngajar Malaysia ni. Ni. Tu yang sedap pakai kereta tu. Tu apa nak kata gapo? Nak katanya orang kalau kita duduk Malaysia ni ke nak jadi orang terpilih tu susah Sebab kita ni tidak hidup dalam keadaan diuji oleh Allah. Kita ni hidup dalam keadaan lemu kenyai dia panggil. Dak hidup dalam keadaan pun lemu kenyai gini ya. Kita lah, saya lah. Tidak kata orang lain lemu kenyai, kita hak lemu kenyai. Saya ni hak lemu kenyai. Dak cukup gapo, tak ada nak kena mikir. Kita pun di antara kita doa, ya Allah tak payahlah ni. Diberi ke ujian sakit ko, masalah kewangan ko menyebabkan kita jauh dengan agama, jauh dengan pengajian, jadi nak kena mikir benda-benda lain. Tak sih. Ni kalau kita dalam maksiat ni, Tuhan uji ke kita dengan demam sakit tak apa. Tapi kalau Tuhan uji demam sakit menyebabkan kita ni tak eruk nak lawan demam sakit kita hingga tak mari ngaji, janganlah ya Allah. Ni aku tahu bukan tepat aku kedudukan tersebut saat ni. Aku ni jadi polemik kenyang gini baru boleh nak ngaji agamanya. Kalau tak jadi polemik kenyang kak dak menebah jugalah. Nampak ni. Tu orang panggil kinayah saja tu. Bukan nak kata kita lembut dak. Nak ayat kata kita ni boleh sedap dengan agama ni sebab nikmat Tuhan tu kelini pinggir kita dah. Ni kalau Tuhan uji kita bimbang takut lari. Baik, tu apa yang aku dia tu. Apa ni? Ni ada budak pondok gitu, babo mari sini dia panggil abang. Tahulah muka babo tu muda lagi, 40 dah tu. Tok guru pondok pula. Ni. Apalah nak kan dia tak kenal. Silap juga muka ada tempat gitu, tempat menginap ni. Terpaksa duduk situ. Berapa babo dah duduk sini ni? 2 3 orang babo dah duduk sini ni. Bayak aku tu sorang. Ni baboli kadok menantu babolah sagu. Pernah duduk sini juga. Ni, jadi tak ada tempat terpaksa kita pun tak ada duit sangat tu nak hotel ke berapa ada terpaksa sini. Ingat ke tak siapa je dengan baboli. Ni. Jadi tanya babo nak mandi juga kita hambak budak-budak gitu. Babo nak mandi tak kena dengan demo. Ni. Tapi orang panggil nak kata berakah sangat dah tempat kita ni. Duk main sikit lagi tak tahulah. Ni, barakah habis tu babo dah mari sikit lagi. Memang tak dapat barang langsung barakah. Artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar dan yang lain-lain itu berlebih kurang pangkat mereka itu nabi-nabi lain. Adalah lebih, adalah kurang di antara mereka tu. Supaya kita ni lah ada lebih, ada kurang. Lebih kurang pada mengaji ni enggak kita nampak, lebih kurang pada takwa enggak tak nampak. Ni, setara mana ketakwaan kita pada Allah hak zahirlah bila nampak demo semaya banyak, duk zikir baca Quran banyak enggak. Hak tulah kemungkinan. Tapi tak nak jamin juga. Nak tapih dengan ikhlas tawad apa nama ni riuk sum'ah gapo semua tu banyak perkara lagi. Cuma hak zahir enggak hak tulah banyak takwanya.
Jadi di antara nabi ni adalah berlebih kurang pangkat mereka itu yang tak dapat kita tafsil akan dia nak hurah satu-satu hok mana hok lebih hok mana kurang tu. Tak dapat. Dan setengah daripada yang jadi nabi itu Sayyidina Khidir alaihi salam. Jadi nama Nabi Khidir ni tak ada sebut dalam Al-Qurannya. Cuma kisah dia dengan Nabi Musa alaihi salam tu ada lah. Jadi bila kaum Nabi Musa tanya kata siapa dia hok aling, hok reti, hok soleh, hok dekat dengan Tuhan, Nabi Musa kata akulah. Moga aku ni nabi rasul zaman ni. Lepas tu diberi Taurat nak pula. Akulah hok banyak tahunya. Tapi Allah Ta'ala beritahu pada Musa AS, ada orang lain hok tahu, bagi hamba tak tahu. Tengok. Terus Nabi Musa AS nak pergi mengaji. Walaupun kalau kira pangkat dia lebih Nabi Musa dah. Ya tak ada dah. Selebih-lebih makhluk ni enggak puak-puak nabi, puak-puak rasul. Terutama ulul azmi. Nabi Khidir ni nabi kau dok khilaf ulama lagi. Jadi maksud kata nisbah pangkat Nabi Musa dah. Cuma bila Tuhan kata ada Nabi Khidir ni tahu bagian Nabi Musa tak tahu, Nabi Musa nak turun mengaji. Supaya Imam Ghazali gitulah. Imam Ghazali ni pangkat turun besar dah waktu tu. Tiba-tiba bila tahu adik dia tu dapat kasyaf, boleh nampak gambar dia tu duk mikir tentang masalah darah haid masa semaya, dia tanya adik dia, mengaji dengan siapa ni ilmu ni? Dak ilmu tasawuf hakikat ni. Dia kata ngaji dengan tukang kasut. Jadi Imam Ghazali ni pergi ngaji dengan tukang kasut sana. Anak dia kata sudahlah tu orang kita gila dah. Ngaji dengan tukang kasut. Ada. Ngaji apa dengan tukang kasut? Orang nak ngaji dengan tok guru lain nak siapa? Tukang kasut. Tu. Maksud katanya lagu tu lah. Perlu direndahkan martabat kita nak dapat ke ilmu. Orang sombong tak dapat ilmu. Dan Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ni di antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ada antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad tu tengah-tengah tu adalah ni namanya Khalid bin Sinan. Dan Hanzalah bin Safwan. Ni pun sama juga antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad kepada orang Arab. Khalid bin Sinan dengan Hanzalah bin Safwan. Nak kena tak nama anak seorang Hanzalah ni. Dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, tapi Khalid bin Sinan dan Hanzalah ni dia tak sezamai lah. Dia antara Nabi Ismail Nabi Muhammad juga SAW, tapi tak sezamai. Hak jenis hak sezamai gak hak kita tahu siapa? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tu orang panggil jenis sezamai tu. Lepas tu sezamai juga dengan Nabi Syuaib. Tua Nabi Musa Nabi Syuaib ni. Yang menikah tu anak dia. Mana Nabi Syuaib duduk di negeri Madian. Nabi Syuaib. Tulis. Nabi Syuaib duduk negeri Madian. Sezamai Nabi Musa dengan Nabi Harun. Baik. Mana saat ni? Dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia yang tersebut, nescaya ia seorang tahu dan mengaku ia seorang dalam hatinya dengan sungguh jadi nabi. Itu maksud kata kena mengaku. Mengaku dengan ijmal. Dia ayat dah dulu. Tahu ke nabi ni ada secara tafsil, ada secara ijmal. Tahu secara tafsir kita beriman pada Allah Ta'ala ni ada nabi-nabi, dia ada rasul-rasul. Berapa banyak pendapat muktamad tak kira. Jadi adapun tahu ke nabi secara atau ijmal salah. Atau secara ijmal. Adapun tahu secara tafsir, iaitu kita kena tahu 25 orang rasul. Hak disebut tadi. Lagu mana tahu 25 orang rasul ni? Kena hafal ke? Tak wajib hafal. Tapi kalau tak hafal tu teruk sangat yang bunyi. Budak tadika apa boleh hafal tak? Kita tak boleh hafal.
Maksud kata tak beriman secara tafsir pada 25 orang rasul ni, semuanya tersebut itu apabila disebut akan dia akan 25 orang rasul saat ni. Boleh? Nescaya ia seorang tahu. Orang tanya, Ibrahim nabi rasul ke tak? Nabi rasul. Dia tahu. Dan mengaku ia seorang di dalam hatinya. Mengaku gapo? 25 rasul saat ni lah. Jadi hafal wajib ke tak? Tak wajib. Cuma molek kita hafal. Ni. Hak wajibnya bila orang sebut kita tahu. Ishaq. Nabi rasul. Gitu saja. Dan kita pegang dalam hati kata dia tu nabi dan rasul. Dengan sungguh jadi nabi dia tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia akan 25 orang rasul tadi. Hafaz tak wajib. Menyesal aku ingat tak wajib apa-apa. Sudah kerja. Ingat boleh lah. Tak, sebab tu kita kena reti hak mana kata wajib di kita, hak mana kata sunat. Jadi sebab tu musannif ayat dah kemarin sebelum pada ni dia kata apa? Aku nak memberitahu kepada kamu barang-barang hak berkaitan dengan iman hak wajib. Mana? Di antaranya beriman kepada Nabi secara tafsir dan secara ijmal. Secara tafsir gini, lagu mana tahu secara tafsir? Iaitu bila disebut membenarkan. Walaupun tak hafal. Tetapi walaupun kata tak wajib hafal, jika ia seorang hafaz juga, orang tak suruh. Maksudnya tak paksa. Bukan tak suruh, tak paksa. Pos maya ni paksa. Hak sunat tu orang tak paksa, buat molek. Tetapi jika hafaz juga, maka iaitu hak dihafal tu terlebih baik daripada diri seorang saat ni dengan tak hafal. Hafal dengan tak hafal boleh hafal. Dan tak ya ginilah supaya duk pondok dengan tak duk pondok lah. Maka duk pondok tu afdal. Tak duk pondok pun tak apa asal mengaji. Kalau duk pondok tak mengaji, ni kena halal. Nampak keluar ni. Duk pondok tak mengaji, mana boleh. Jadi maksudnya hak moleknya kita hafaz. Dia sebab bila kita duk pondok ni gapo kita dapat. Di antara bagi hak talih lain. Gapo dia? Gapo dia haji? Bagi talih lain. Duk pondok ni gapo hak kita dapat bagi hak tak didapat di tempat lain. Makan. Ngaji kita. Berkat. Berkat tu orang ngaji boleh berkat belaka. Umur sangat tu. Ni. Gapo lagi? Ni abang nama gapo Hafiz ni? Azizi. Gapo boleh? Gapo boleh? Mani kolah. Mani kolah ke gak? Kau boleh gapo gak? Riak kan nak buat mani kolah ni. Ada air sana? Ada. Lepas tu main basuh kolah sini kan ni? Tak. Agak apa boleh? Suhbah dengan alim ulama. Hak ni tak ada tempat lain. Tak ada. Kita ngaji ni, ada orang mari pondok gapo ngaji, kita pergi ngaji dengan tutup gulu ke gapo. Rata tak bolehnya subah Gapo subah? Kita tengok perwatakan guru kita ni, tiap-tiap orang panggil berada di sisi dia, kita dapat. Supaya Abu Hurairah dapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muka tahu gapo Abu Hurairah? Dia duduk dapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 jam. Ni. Tu lebihnya Abu Hurairah di atas sahabat-sahabat lain. Boleh tengok perhati tiada. Tak. Babo nak bakar siapa kita nampak. Babo marilah kita dekat siapa. Babo kata jangan tak payah saja. Biar kita diri kita. Allah, masya-Allah Allah. Ni. Allah. Ada sifat Nabi SAW mana? Tak suka dikhidmat. Allah, susah. Tak suka dikhidmat. Tu kita nampak di babo kita. Ni. Kita dan tak khidmat kita katok lah. Apa budak khidmat aku ni? Sifat aku tak betul ni. Budak ni tak kerti adab ni ada.
Tinggi benar adat tok guru tu nya. Suhbah tu. Dengan suhbah ni lah mengalirnya cahaya daripada guru kita kepada kita. Suhbah tu lah. Kita duduk khidmat ke dia, kita duduk duduk urut picit dia. Gitu. Kita cara ke dia walaupun dalam masa sama dia tak suka. Tak payahlah. Baru ni ada hak demo Smithy pasir putih. Minta baba kita suruh pergi rasmi pengajian kitab buat mukadimah. Awal lagi baba kata tak payahlah. Cari orang lain lah. Ramai lagi orang lain. Tengok. Tawaduk. Kita nampak. Kalau kita patah royak, patut kita pula tahu diri. Saya ni aling. Apalah dia mau tak cari saya, rugi mereka semua. Tak jumpa orang aling supaya saya. Aling ngaji tak ikut cara dia panggil. Mengaji. Aling tak aling lah. Tapi tak ada keberkatan, tak ada. Sebab apa? Dia tak suhbah dengan guru dia. Dia tak tengok perilaku guru dia. Tak tahu lah takut guru dia pun begitu juga. Perilaku. Ingat kita pula ayat kawakil tak apalah nanti saya pujuk-pujuk babo ni. Nanti kita pujuk. Kita suka bila orang nak akak babo-babo pondok kita ni kita suka. Walaupun kalau babo mengajar gak lah, ada pun ionyo. Orang-orang sekarang tak sedaplah. Dia nak suara kena lantang. Kena cekah-cekah baru dia nak. Orang lain ni. Dia tak suka ilmu, dia nak cara huraya saat ni suka. Kalau salah dengan ilmu pun tak apa lagi. Salah dengan ilmu tak apa lagi. Sebab apa? Muka orang awal pun dia bukan pandai beza. Hak mana betul, hak mana salah. Sebab tu kadang-kadang orang mari ngajar tak boleh selebriti gapo gak Allah. 2-3 ribu dia membayar lagi. Padahal tu hak mengajar tu ceramah ni kadang-kadang bukan nak guna orang. Kadang-kadang dekat tanya kitab tu tak tahu, tanya kitab ni tak tahu, rupa-rupanya belajar syarah ya. Apa? Faham tak ding? Faham? Tu. Tadi. Faham. Ya kena suhbah. Bila suhbah pun kita reti adab-adab majlis ilmu. Kena tunggu tok guru, bukan tok guru tunggu kita. Kalau kata tertidur kau gapo kena cedes loceng gapo. Ni sihat ke tak ni? Sihat alhamdulillah. Takut demam kena pergi rehat dulu lah. Tak ada suhbah tu dia panggil. Tak ada suhbah. Ya kalau suhbah tak jadi begitu. Dan hok main sikit lagi lah tak ada suhbah. Main sikit tidak tak ada suhbah tu. Sebab tak ada jumpa pun mana-mana tok guru main sikit ni ya weh. Tak jumpa kita. Tak. Tahu dah dekat dalam demo jumpa. Dan setengah daripada yang wajib iktikad sesat ni hafal tak wajib sunat ya. Dan setengah daripada wajib iktikad bahawa jadi nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah, bukan bagi usaha, bukan bagi dengan doa. Tak. Sebab tu di antara doa hari, apa doa hari kita berdoa? Nak jadi nabi. Tambah-tambah lagi Nabi SAW sebut dah kata ana khatamun nabi. Aku ni penyudah dah bagi nabinya, mursalinnya. Ya berdoa ya Allah naiklah aku pakat ke nabiye ko. Tak boleh jadi payah ping tak apa. Bawa sikit tak bodoh. Tak. Ya ping tu hai tegu. Ya ping ni. Jadi maksud kata benda tu hari kita berdoa sebab bagi tu barang yang mustahil nak berlaku. Akan ada nabi. Taklah nabi ya ba'di. Tidak ada dah nabi setelah pada aku. Laulan nabi ini kalau ada nabi setelah aku, nescaya Umar lah akan jadi nabi. Tu pujian Nabi SAW pada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ni tegah dengan agama, tak ada kompromi. Ada kalau dia lah agama tu. Dia tak ada ubah. Pelah ko. Dah. Tu Sayyidina Umar dia tegah. Sebab tu dikatakan lalu yang mana hak dilalui oleh Sayyidina Umar tak lalu di situ oleh setan. Apa ni? Orang yang hebat dengan agama juga. Kita ni lalu yang mana hak kita lalu kau banyak setan situ. Maya bedok gapo. Tak ada dapat kita nyok.
Dan setengah daripada yang wajib iktikad bahawa jadi nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah. Bila kehendak Allah ni? Baru ke? Masa umur Nabi 40 tu saya pun tengok, oh juru Muhammad ni latih jadi nabi. Gitu ke? Dak, kehendak Allah bila? Azali lagi. Kita ngaji dah ta'liq iradat tanjizil qadim. Bukan tanjizil hadis, tanjizil qadim. Lulus dia kala dah. Kau apa tu hendak sani tu? Cuma kudrak mari duk berlaku tanjizil hadis. Baru duk berlaku sekarang. Bila siapa dah waktu Nabi SAW dengan umur dia 40 tahun tu, maka Tuhan berlaku ke dengan dilatih jadi nabi. Kehendak Tuhan, tentu Tuhan nak jadi nabi tu bila? Dia kala lagi dah. Apa kita termasuk daripada orang yang mari duk menuntut ilmu agama ni? Bila Tuhan tentu? Umur kita 20, 10. Dah, sedia kala dah Tuhan tentu. Cuma siapa waktu Tuhan berlaku ke kita mari mengaji. Siapa waktu Tuhan berlaku ke kita kijau gila. Siapa waktu nak mana? Nak tahu budak ni. Mana? Siapa waktu dia panggil? Jadi kita semua pas ni kalau keluar kata pondok ni nak keluar kijau gapo, jangan tinggal ngaji kitab tu je. Jangan tinggal mutuah kitab. Jangan tinggal kamu ke ilmu. Tak apa, nak kijau, nak berkahwin, nak bini tak apa. Tapi jangan tinggal benda ni. Neh. Orang panggil. Kalau dah kita tinggal, itu munyuk kata ada dah alamat-alamat Tuhan tu tak ada suka sayang dengan kita. Bila orang tu Tuhan suka, Tuhan dekatkan dengan hak baik. Bila seseorang tu Tuhan benci, Tuhan jauhkan dia dengan hak baik, Tuhan dekatkan dengan dia dengan benda hak buruk. Kita kerja halau ustaz apa buruknya? Ya dah nak banding hak ni. Kuranglah kebaikan dia nya. Apatah lagi kalau kita tak lepas lagi fardu ain. Itu lagi bagus. Tak lepas lagi fardu ain. Ni tiba-tiba Tuhan tarik kita ni daripada tempat orang mengaji kepada tempat orang duk tumah dengan dunia. Wal iyaz billah. Ingat ni. Jangan tinggal majlis ilmu. Kerja ko, menikah ko, tua nak mati ko pas ni, jangan tinggal majlis ilmu. Ni. Ada orang masa muda tu letak dia majlis ilmu. Masa nak mati, tu jauh ke dia dengan majlis ilmu. Wal iyaz billah. Ada orang masa muda tu jauh ke dia dengan majlis ilmu. Tak ajib jumpa ustaz-ustaz atau imam kapung pun tak kenal. Tapi masa nak mati, Tuhan letak Tuhan kenal ke dia dengan majlis ilmu. Cinta kali ulama, mati dia dengan majlis ilmu. Hak terlebih baiknya mana? Seseorang yang Tuhan tetapkan dia masa muda lagi dengan majlis ilmu, dengan majlis zikirnya, dengan ahli ulamanya, Tuhan tetapkan dia hinggalah waktu dia wafat, dia meninggal. Inilah hak terbaik sekali. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada mereka. Amin. Tak dapat bagi siapa-siapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Sekalipun, yakni tak dapat juga. Gitu, sekalipun. Tak dapat juga nak jadi Nabi Rasul. Dan wajib iktikad pula bahawa kesudahan jadi Nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi nabi kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi ia orang yang mendakwa itu kafir dengan ijma' wal iyazu billah. Ni dia kafir, orang hak percaya kau dia ikut kau dia pun kafir. Kafir berlaku. Allah subhanahu. Dan wajib iktikad dan mengaku di dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturun atas beberapa rasul. Tu bab nubuwah. Ni bab orang panggil kitab samawi. Setengah daripadanya kitab-kitab Taurat bagi Nabi Musa dan Injil bagi Nabi Isa. Injil ni ia berkaitan dengan undang-undang. Taurat pun berkaitan dengan undang-undang. Dia ada hukum dia sendirilah. Dia menasahkan hukum Nabi terdahulu. Nabi Isa, dia menasahkan hukum Nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW, dia menasahkan hukum Nabi Isa wak mari hak sebelum pada tu. Dia tidak ada hukum Nabi hak baru yang menasahkan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kemuliaan Allah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Zabur bagi Nabi Daud. Zabur ni, kitab Zabur ia bukan undang-undang. Dia hanya nasihat-nasihat, kalimah hikmah. Dia bukannya menggubahkan undang-undang dak. Jadi dia tu agama hak dululah, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa juga. Hukumnya dia. Dan yang akhir sekali Quran Al-Furqan ni. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada juga suhuf-suhuf. Ni. Ada pula suhuf-suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi semuanya ada 104 buah. Tak ada. Kan kita ngaji dah lepas 104 buah. 100 tu dia panggil suhuf. Suhuf ni layar risalah. 4 buah tu ialah kitab. Ni 104 buah semua. Dan wajib iktikad dan mengaku dalam hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat. Sesuatu ni. Percaya ke Tuhan, percaya ke Nabi, percaya ke kitab, percaya ke malaikat. Nak sebut sikit malaikat. Iaitu apa malaikat? Satu makhluk. Bukan anak perempuan Tuhan malaikat ni. Siapa dia iktikad anak perempuan Tuhan? Kafir. Serupa kaum Quraisy, puak kafir Quraisy jahiliyah. Dia iktikad kata malaikat ni anak Tuhan. Anak perempuan pula tu. Sebab tu siapa iktikad kata malaikat ni perempuan, kafir. Siapa dia iktikad malaikat ni lelaki, fasik. Ni. Sebab moga malaikat ni dia banyak mari turun rupa seorang lelaki. Jadi kalau iktikad malaikat tu lelaki, fasik. Lepas tu malaikat ni apa? Tidak lelaki, tidak perempuan. Jadi iaitu satu makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Tuhan ni banyak lah. Malaikat ni antara makhluk yang paling banyak. Tiap-tiap makhluk ni ada malaikat yang duk jaga pula. Yang dipelihara ke dia. Lepas tu malaikat ni ada besar kecil. Di antara malaikat yang paling besarnya ialah malaikat yang menanggungkan arash. Tu Qamar. Dia tu antara malaikat yang besar-besar. Moga arah ni besar. Tak ada lah makhluk yang besar ke arah. Jadi malaikat nak tangga arah tu, malaikat tu besar juga. Kalau gitu Tuhan besar juga. Moga Tuhan atas arah. Sudah kerjamu ni. Tuhan tu bukan makhluk. Ni, malaikat tu makhluk, arah tu makhluk. Bolehlah kita nak hukum besar kecil. Tuhan ni bukan makhluk. Bila bukan makhluk, tak boleh hukum dengan besar kecil. Laisa kamislihi syai'. Tak ada hak menyerupai dengan Allah Ta'ala. Yang dipeliharakan dia malaikat daripada mengejarkan maksiat. Seperti mana Allah Ta'ala firman, la ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallah. Tak pernah mereka tu melakukan maksiat pada Allah, durhaka. Ma amarahum, tiap apa hak Tuhan suruh, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka perbuat tiap apa hak Tuhan suruh. Tu malaikat. Jadi malaikat ni Nabi Ilyas ke ni. Dia tengok kau ibadat Nabi Ilyas tu, Allah, masya-Allah, hebat pelajar. Nabi di langit mana? Nabi Isa dengan Ilyas ni. Betul kan Ilyas dah rasanya. Jadi bapa Nabi Ilyas saat ni tu dia orang panggil duduk atas langit tu. Jadi disebut dalam kitabnya. Jadi Nabi Idris. Idris. Jadi pada waktu tu dia tengok ke ibadat tu comel sangat, hebat sangat, hingga dia nak minta dengan Allah Ta'ala nak berkahwin dengan Nabi tu. Dah tukar. Jadi pada waktu tu ambil berkahwin agak. Boleh masuk syurga, boleh masuk. Nak tengok keadaan, boleh menguasai. Nak kata dia ni terpegun dengan ibadat Nabi saat ni. Lepas tu minta kata nak mati kan, nak terang mati. Tak boleh. Tak sabar waktu ni mati. Datang suara daripada Allah Ta'ala kata, bui apa dia nak. Dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Lepas tu nak matikan kembali tak boleh lah, moga sekali mati seorang. Kayak gitu. Itu ada kisahnya. Jadi nak kata apa? Nak kata malaikat ni, secara malaikat tak melakukan maksiat ni terpegun melihat ke ibadat Nabi tersebut.
Dan kedua, dan kedosaan, tak buat maksiat dan tak berlaku dosa. Dan tidak bersifat mereka itu dengan sifat-sifat Nabi, makan, minum, kau berkahwin, kau muamalat, kau tak ada. Ada pun Nabi, dia sifat dia a'radul masyariyah, bersifat supaya manusia. Ni, ada tidur, ada makan, ada berkahwin, ada anak, ada zuriat, ada muamalat, jual beli, khiyar. Maksud kata semualah, semua perilaku manusia berjalan, naik kuda berapa. Tapi perilaku yang tak mencederakan nubuah mereka. Dan mereka itu mereka sangat banyak, tiada diketahui bilangannya mereka Allah Ta'ala jua. Ni pada majlis kita ni pada mereka ni. Mereka ni dia apa ke saya mendoakan rahmat bagi mereka yang berada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kita doa. Ni selama mana kita menjaga keadaan-adab, selama mana kita tak berpisah pada majlis ni. Jadi itulah di antara tempat hak mustajab doa ni. Kita minta lah doa masa majlis ilmu. Allah tak mahal ya Allah, tolonglah bina apa ya Allah. Malaikat tolong amin insya-Allah. Dan tidak diketahui bilangan melainkan Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala tahulah ramai setara mana pun moga Allah Ta'ala cipta. Tetapi ni walaupun kata ramai nak kena belaka ko, dak, yang wajib dibilang akan dia malaikat tu dengan tafsir itu 10 orang saja. Hak lain tak payah tahulah. Tak ada keberatan di atas kita nak tahu, nak tak kena tahu, gak penat kita. Ada 10 orang. Mana? Iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atiq, Muka, Naqi, Malik dan Ridwan. Habis dia ni. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ika as-salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.